Ujian tahun SPM part yang kedua. Sebelum aku sambung, aku nak bagi tahu niat aku ceritakan kisah ni bukannya sekadar nak berkongsi pengalaman pahit aku saja, tapi aku nak bagi pengajaran di sebalik setiap kisah yang bakal aku kongsikan di sini. Sambungan kisah aku ni agak tak logik di akal, tapi aku tidak memaksa pendengar untuk percaya. Cukuplah sekadar ambil iktibar daripada kisahku ni. Lepas mak aku suruh aku pulang tu, aku terus beli tiket ATS untuk pulang ke rumahku yang terletak di selatan tanah air. Hari aku telefon mak aku tu adalah hari Ahad dan aku beli tiket pulang tu pada petang keesokan harinya sebab tiket pada hari Ahad tu dah habis dah. So aku decide untuk pulang ke asrama bersama dengan kawan-kawan yang lain. Bila sampai ke asrama, aku baru teringat besoknya ada hari percubaan lisan bahasa Melayu SPM. So aku agak cemas lah sebab cikgu bahasa Melayu dah bagi amaran dah pada pelajar-pelajar dia supaya hadir pada minggu percubaan lisan. Dia selalu ingatkan kami sejak 2 minggu yang lepas. Aku pun terus mesej cikgu tu dan aku dimarahi dengan teruk lah sebab aku dianggap meremehkan peringatannya sejak 2 minggu lalu. Dan cikgu aku suruh aku pilih untuk jalani ujian lisan ataupun terus pulang ke rumah tanpa ambil ulangan percubaan lisan SPM aku. So aku pilih untuk pulang. Bila aku buat keputusan untuk pulang tu, aku terasa seperti pelajar yang korang ajar jugalah kan. Aku takut dan rasa bersalah. Sebab selama ni aku tak pernah pun ponting kelas ataupun menyakiti hati cikgu-cikgu. Langsung tak pernah. Okay, untuk pengetahuan pendengar juga, bukan saja diduga dengan percubaan lisan SPM aku esoknya, tapi Allah juga menguji aku dengan hijab aku yang terbuka. Aku mudah sangat nak melihat benda-benda di sekeliling. Aku jadi sangat lemah. Masa untuk aku berehat dengan tenang adalah ketika di masjid je untuk menunaikan solat maghrib dan isyak. Banyak gangguan yang aku terima semasa aku sama ada hendak dibuai mimpi, tapi aku tak nak menceritakannya di sinilah. Okay, so keesokan harinya aku memang dah niat aku tak nak masuk kelas supaya aku tak ketinggalan train tu. Tapi disebabkan train aku dijadualkan pada waktu petang, so aku gagalkan diri menghadiri kelas untuk menduduki percubaan lisan walaupun seketika. Okay, percubaan lisan BM ni dia terbagi pada 2 kategori, iaitu individu dan berkumpulan. Cikgu aku suruh aku ambil ujian lisan secara sendirian dan berkumpulan pada hari yang sama bagi memudahkan urusan aku. So aku gembira lah kan dan berdebar juga. Yelah sebab ujian tu dibuat di depan rakan-rakan aku yang lain dan aku sebagai pelajar pertama yang menjalani ujian tersebut. Lepas ambil ujian tu, aku terus ke stesen KTM dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Bila aku sampai kat rumah, alangkah terkejutnya. Aku melihat banyak benda berada di sekitar rumah tu. Bila aku masuk rumah, aku tidaklah disambut dengan gembira. Tapi aku kena marah pula dengan ayah tanpa sebab. Katanya aku menyusahkan dia dan ibu. Aku terdiam seribu bahasa. Ayah aku yang selama ni bercakap dengan nada yang sopan secara tiba-tiba memarahiku dengan bersungguh-sungguh. Rumah kami tak tenang langsung. Hanya ibu je yang kelihatan normal. Adik aku pula kadang-kadang marah aku juga. Katanya barang aku ni bersepah lah. Sedangkan aku baru pulang ke rumah. Kakak aku pun sama. Bising pada aku sebab bagi dia, aku penyebab ayahku marah. Aku sedih dengan keadaan waktu tu. Tanpa fikir panjang, aku terus solat. Aku mengadu pada Allah. Aku terisak-isak sebab itu kali pertama aku rasa macam lemah dan lesu. Keesokan harinya aku kurangkan masa aku di rumah sebab aku memang kena marah teruk lah dengan ayah, dengan adik-beradik. Katanya aku sengaja punting sekolah sebab aku malas. Aku habiskan masa aku di rumah Allah ketika solat fardu disebabkan rumah aku dekat je dengan satu surau dan 2 masjid. Satu masjid tu merupakan masjid lama dan satu lagi masjid baru. Walaupun kedudukannya jauh, tapi aku suka ke sana dengan jalan kaki. Ketika aku pulang lepas asar, ibu aku dah bagi tahu yang ustaz akan datang berubat dalam 4 hari lagi. Sebab masa tu ramai pesakit katanya. So aku iyakan je lah. Ayah dan adik-beradik aku bukanlah 24 jam jenis panabaran. Hanya seketika tu je. Tapi kerap pula. Tapi manusia pun ada batas kesabarannya juga kan. Keesokan harinya lepas solat maghrib, aku bergaduh besar dengan adik aku. Aku tak ingat kenapa, tapi aku naik tangan. Kami sepak terajang macam tu. Adik aku seperti bukanlah adik yang aku kenal. Mujurlah ada ayah aku yang menahannya. Pada ketika tu aku menyesal lah sebab aku tak dapat nak tahan marah. Aku terus keluar rumah untuk siap menunaikan solat isyak secara berjemaah. Okay, untuk pengetahuan semua, keluarga aku lebih gemar solat sendiri di rumah. Aku pun tak tahu kenapa. Hati aku ni menyuruh aku untuk pergi solat di masjid lama yang terletak jauh dari rumah. Dalam perjalanan tu, bahu aku rasa sakit. Memang setiap kali aku nak keluar solat, bahu aku akan rasa sakit yang teramat. Seperti ada yang menumpang ataupun tidak mengizinkan aku untuk ke masjid. Lepas solat isyak, aku duduk seketika di sana untuk berehat sekejap. Aku mengulangkan hafalan aku
sambil dalam diri menahan tangis kerana aku rasa ujian ini agak berat. Okey, dan bahagian inilah yang aku katakan ibarat tidak logik di akal. Masa aku sedang mengulang hafazan tu tanpa melihat naskah Al-Quran, datang seorang pakcik yang bagi aku cukup tua, berpakaian putih dan berserban. Dia tegur aku, dia bagi salam dan aku pun jawab sambil mengesap air mata yang aku tak sedar dah tak bila membasahi wajah ni. Dia menyuruh aku memanggilnya Atuk. Dia tanya pada aku satu benda yang membuatkan aku agak terkejut.